Kalau DPP saja dimasuk dalam kamar hakim, it is a breach of the etiquette of the court. Dan saya harap saya akan hantar satu signal kepada kamar Attorney General untuk katakan ini ialah is a breach of court, is a breach of the etiquette of the court for the DPP. Saya bukan cakap semua, saya katakan 5% saja untuk masuk dalam kamar untuk bincang kes. Lain daripada itu, Dr. Speaker, seperti saya katakan di sini, banyak kes akan dimasuk kepada Mahkamah Session selepas pindahan ini. Dan kita akan tambah hakim dan support staff dan lain-lain seperti yang saya katakan. Tetapi ada satu, saya suka sebut sedikit di atas gaji-gaji atau salary scale untuk magistrate di Sessions Court judges dan hakim-hakim di Mahkamah Tinggi. Ada satu jurang yang besar. There is a big gap between the salary scale dengan izin of the Sessions Court judges and the High Court judges. Semua hakim di Mahkamah Tinggi dapat gaji lebih kurang RM30,000 satu bulan. The High Court judges are paid about more or less RM30,000 satu bulan. Saya tak ada apa-apa bantahan. Tetapi selepas pindahan, banyak kes di Mahkamah Session kerja dinaik, tetapi the gap is that di masa ini gaji untuk hakim session ialah 7,000 sehingga 9,000 saja. This is what I've come to know. So there is a big gap. Jikalau selepas kita buat pindahan, saya merayu kepada kerajaan untuk sema balik salary structure. Bukan saja hakim Sessions Court saja, tetapi semua orang di support staff, jurubahasa Cina, jurubahasa Tamil dan semua staff-staff yang lain. Saya harap kerajaan boleh semak balik. Gaji ahli parlimen lebih rendah daripada itu. Ya itulah, itu saya. Walaupun kita ahli parlimen kita dapat lebih kurang 15,000 saja. Turunkan gaji ahli parlimen. Saya ingat kita punya gaji mau naik lah. Tuan Speaker. Kita mau semak balik kita punya gaji. Hakim Mahkamah Tinggi dapat 30,000. Saya tak ada bantah itu. Tetapi there is a big gap. Dan support staff dan lain-lain di Mahkamah Rendah dan Sessions Court mesti disemak balik dia punya gaji. Dan bilan kuasa magistrate pun daripada selepas pindahan daripada 25,000 naikkan sehingga 100,000. Isu yang lain saya akan bangkitkan ialah berkenaan dengan MACC. Banyak kes daripada MACC datang kepada Mahkamah Session. So this is connected with the bill before this Honourable House. Di masa ini MACC boleh siasat kes, boleh buat tangkapan, tetapi tidak ada bidan kuasa untuk tuduh orang-orang dalam mahkamah. The MACC is without any bite. They have the power. Dia ada bidan kuasa, tetapi tidak ada itu bidan kuasa untuk tuduh orang di mahkamah. Oleh sebab itu, saya merayu kepada menteri yang berkenaan untuk semak balik Section 1453 di Perlembagaan Malaysia to review the particular section untuk berikan hak untuk MACC untuk tuduh OKT dalam mahkamah. Tadi satu yang berhormat, ahli parlimen yang berhormat ada katakan kepada quality of justice dalam mahkamah. Banyak untuk kes-kes civil seperti kita bandingkan dengan 20 tahun dulu.
Peguam-peguam ada banyak kerja untuk kes civil. Bundle of pleading, bundle of documents. Dan termasuk juga Q&A. Kenapa kita mau filekan Q&A? Sebab saya ingin di dalam Sovereign High Court Rules tidak ada apa-apa kaedah yang katakan peguam mesti mau filekan Q&A sebelum bicara satu kes. Lain daripada itu, saya ingin kerja-kerja kertas akan dikurangkan, kurangkan dalam mahkamah. Seperti di Singapura, untuk hujah-hujah bertulis boleh hantarkan melalui email. Keputusan mahkamah boleh dapat daripada hakim melalui email. Banyak peguam-peguam tak payah pergi mahkamah. A lot of things can be done by way of email. Lebih kurang 3 bulan dulu ada satu laporan dibuat kepada terhadap Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Negeri Sembilan. Ini kes berkenaan dengan MACC. Satu report ada buat kepada MACC di Headquarters Putrajaya oleh seorang pengadu. Dan masa ini sudah 3 bulan. Tetapi setakat hari ini kita tidak dapat apa-apa jawapan daripada MACC. Saya akan tanya 3 soalan kepada MACC. Yang pertama, adakah ambil apa-apa statement daripada siapa? Saya tak ada cakap Menteri Besar ada terlibat dalam rasuah atau apa-apa. Walaupun lisens diberikan kepada money changer di Seremban sudah dibatalkan. Sebab allegation di atas Datuk Seri Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan katakan dia ada hantar 10 juta ringgit kepada satu negara yang lain. Saya mau tahu, adakah setakat hari ini MACC ambil statement daripada siapa-siapa yang terlibat dalam kes ini? Adakah siapa-siapa adakah buat tanggapan di atas siapa-siapa di atas aduan ini? And I want to know what is the silence? Kenapa tidak ada apa-apa jawapan daripada MACC? Ada apa soalan yang ketiga? Adakah siapa-siapa ditangkap dalam kes ini? Ini hal jadi di Seremban dan saya mau tahu saya suka dapat 3 jawapan daripada menteri yang berkenaan. Itu saja Tuan Speaker. Terima kasih kepada Tuan Speaker.